Statistik COVID-19, 8.843 kematian setakat Mac 19 2020. Data ini kita ambil daripada beberapa, sebahagian daripada datanya kita ambil daripada Our World in Data. Ini coronavirus disease COVID-19 statistic and research. Ini data yang diperoleh daripada sumber tersebut. Graf kematian akibat COVID-19. Cuba kita tengok graf yang sebelah kanan dahulu, iaitu harian, confirm death, daily new confirm death. Ini daripada 21 bulan Januari sampai 19 Mac. Jadi bila kita lihat kepada graf ini, kelihatannya pada mula mendadak naik per harinya tu pada Mac 8 hari bulan Mac, hari itu hari Ahad, hari Ahad 8 hari bulan Mac sampaikan kepada 19 hari bulan Mac. Bayangkan satu hari 900 lebih kematian. Ini di seluruh dunia. Jadi secara kumulatifnya ni mendadak daripada sini, Mac 8 tu tadi kan di sini mendadak. Maknanya tu pada 12 hari bulan Mac kematian pada sekitar 4,400. Tetapi pada 8 hari kemudian, sekarang maknanya 19 hari bulan, dah jadi 8,843. 2 kali ganda dalam tempoh 8 hari. Jadi ni kawasannya maknanya begitu pantas sekali mendadak. Dari sini sampai sini ni. Dalam tempoh kalau 12 hari di sini, daripada sini lebih kurangnya seminggu. Dalam tempoh seminggu terakhir ni mendadak naik 2 kali ganda daripada 4,400 kepada 8,800 kematian. Yang ini yang kita harus berwaspada. Yang ini yang kerajaan Malaysia mengambil tindakan untuk membuat pergerakan perintah kawalan pergerakan. Jadi untuk kita mengelakkan daripada mengikut trend, terus mengikut trend mendadak menaik begini. Ini contohnya di sini, China dalam masa ni kematian sudah 3,250. Itali 2,978. Kelihatannya Itali dah nak mengejar China pulanya. Dia punya dahsyatnya tu. Maknanya dahsyatnya perkembangan COVID-19 di Itali ni. Di China untuk dia menjadi 2 kali ganda tu 33 hari. Tapi di Itali cuma 4 hari je. Maksudnya tu kalau sebelum tu 1,000 jadi 2,000 tu dalam tempoh 4 hari je. Dia kurang macam tu maksudnya. Maksud double in 4 days tu. Kalau macam ni katakan nak 1,000 nak jadi 2,000, ambil sebulan tu 33 hari. Kan lama. Jadi maknanya tu di sini penyebarannya begitu pantas. Tengok ni. Banyak negara-negara begitu pantas. Macam South Korea agak perlahan 12 kan. Tapi bayangkan di Belgium ni. Satu hari. Dia berapa situ? 24. 14 14 contohlah. 18 hari bulan 7 kematian. 19 hari bulan dah jadi 14. Nah itu maksud satu hari tu double dia punya jumlah kematiannya tu. Jadi ini kita tengok daripada peta dunia pulanya. Ini kematian bagi setiap juta penduduk. Jadi kalau kita tengok ni yang sini ni, yang tebal sini ni, maknanya tu tinggi. Iran, Itali, Spanyol tinggi. Itali tadi memang kita nampak tinggi. Iran ni yang ketiga. Spanyol rupanya pun tinggi juga. China walaupun dia banyak, dia yang terbesar, tapi ialah negara dia besar dan rakyat dia ramai. Jadi dia lebih kurang dalam kat sini ni. 4 ke gitulah 2 ke 4 ke gitulah maknanya ni. Lebih kurang dalam kawasan sini, kita tak pasti ni warna ni yang mana. Jadi itu macam ni Iran macam ni punya teruk dia punya kenanya tu kan. Nah itu yang Arab Saudi harus berwaspada. Jadi tak boleh nak elak lah dia, terpaksa dah tutup Mekah, ni Masjidil Haram, Kaabah tu kan. Nah itu tindakan dia pasal jiran dia tu Iran. So terlalu tinggi dia punya kes ni. Macam ni kita tengok ni kan. China 80,000, 81,000 lah senangnya. 32,000 3,200 kematian. Tapi kalau ikut data yang ni pulanya Itali 40,000, dah 3,400 mengatasi China kematiannya. Sedangkan dia jumlah kesnya separuh. Jadi itu yang tadi Itali tu memang dahsyat betul dia punya kesan dia. China sekurang-kurangnya new case dia dah tinggal 39. Tengok USA. New case dia 500 lebih. Ni yang masih orang masih takut sangat lagi ni. Bila keadaan-keadaannya macam ini ni.
South Korea 87. Nah, ni Malaysia kita sekarang dah ada 900 kes dengan 2 kematian. Yang ni kita harus berjaga-jaga. Kalau kita tak jaga, kita tak ikut apa yang disarankan oleh pihak berkuasa, kita takut kita akan mengikut apa yang berlaku di Itali. Terlalu bahaya. Itu. Macam ni Saudi Arabia dah 274 kes. Ini as of 19 Mac data ni. Okey, ini Malaysia punya data. Kita dah ada 900 kes, 75 dah sembuh lah atau recovered. Kita sudah ada 2 kes kematian. Jadi maknanya 823 kes sedang dirawat. Yang 20 kritikal berada di ICU. Ini kes-kes di seluruh negara mengikut negeri lah. Paling tinggi Selangor. Selangor 223. Kedua tertinggi tu yang 100. Kuala Lumpur, Sabah, Johor. Kuala Lumpur, Sabah, Johor. Warna dia tu kan gelap sikit lah. Kurang sikit gelapnya daripada yang Selangor. Selepas daripada tu, ni atas daripada 50. 51, 56. Mana tu Negeri Sembilan dengan Sarawak. Negeri Sembilan dengan Sarawak. Yang lain tu bawah daripada 50 kesnya tu kan. Yang itu, kalau kita duduk di Negeri Johor, kita duduk di Selangor, Sabah, mana kan, sangatlah kita berjaga-jaga untuk mengelakkan. Yang ini pula datanya daripada outbreak. Data daripada sumber yang lain pula. Outbreak.my. Ni. Kita tengok ni. Ini confirm case dekat Malaysia ni, COVID-19. Ni. Ini cumulative ke apa? Ni cumulative. Tengok ni, mendadak sekarang kita dah ada 900 ni kan. Tengok ni. Naik ni yang kita ikut. Yang cumulative dunia ni kita slow juga awalnya. Yang ni zoom. Kita zap terus lagi. Maknanya kita lagi pantas berbanding dengan yang dunia punya. Dan tu yang kita kena berjaga-jaga sangat. Jadi sekarang mana-mana tempat yang kes tu polis dah berjaga. Macam saya dengar dekat Kulai tu, dekat apa saya anda katanya dah ada kes di sana tu kan. Nak masuk polis ada kawal dekat situ tu, ada roadblock. Dengar ceritanya macam itu. Saya bagus pasal benda tu kita nak mengelak daripada menyebar. Ada satu tempat tu kawasan orang asli, dia terus tutup jalan masuk ke kampung dia. Memang kena buat macam itu. Ini kena gerah kepala benda macam ini ni. Sangat berbahaya. Jadi itulah macam kita, kes kita ni meningkat mendadak banyak disebabkan oleh ni kumpulan tabligh yang berhimpun di Masjid Sri Petaling tu. Itu memberikan kesan besar kepada peningkatan. Jadi kepada ahli tabligh yang belum lagi membuat saringan pemeriksaan, tolonglah. Ini rayuan tadi saya pun ada terbaca apa tu mesej daripada Kementerian Kesihatan, meminta mana-mana ahli tabligh yang belum membuat pemeriksaan, tolonglah. Ini untuk kebaikan kita semua dalam negara ni, rakyat. Kita ada 32 juta, 30 juta lebih. Jadi ini tanggungjawab kita kepada sesama kita. Ini pengalaman Cina. Kita kena belajar walaupun dia yang awal, menyebar awal dan banyak sekali kesnya sampai 80,000. Tapi cuba kita tengok, kes dia 81,000. Tengok ni, recovered yang dah baik 70,000. Apa yang mereka dah buat? Tengok macam mana dia tutupnya. Bandar berapa banyak, kita ingat Wuhan aja, bukan. Banyak bandar lain pun dia tutup betul-betul. Jadi dia begitu serius menjalankan, mengawal, membuat perintah kawalan pergerakan. Dia bukan perintah kawalan pergerakan, dia terus tutup je. Lockdown itu je kan. Cuba sekarang ni currently confirm kes dia dah tinggal 7,000 lebih. Dah larat lah. Para doktornya semua dah boleh lah larat. Death 3,250. Kritikal tinggal 2,300 lebih. Mampulah dia. Kalau tidak, bayangkan 70,000 kes, 80,000 kes. Tak nyaya nak kendalikannya tu. Yang kesian tu doktor dengan pegawai perubatan. Kesian. Kita kat negara kita yang baru 900 pun dah mengah, dah pegawai kesihatan di hospital ke, di pusat kesihatan ke, mana lah. Ni situasi di Itali. Cuba bayangkan. Ini cumulative case. 30,000 lebih. 30,000 lebih. Ini kematian 3,000 lebih. Nampak tak dia punya trend tu? Macam sama kan. Ni yang bahaya ni. Dia macam sama pula. Menaik dia tu, dia menaik ni pun dia menaik tu. Ini yang kita takut sekali. Itu situasi di Itali harus diambil iktibar. Bila demikian
kita ikutlah segala arahan pihak berkuasa. Janganlah kita berdodak-dali bagi alasan segala macam ini untuk kebaikan kita bersama, demi untuk kebaikan kita bersama. Jadi tolonglah kepada yang mengikuti video ini, saya menyerulah supaya kita ikut segala arahan pihak pemerintah ini dalam perintah kawalan pergerakan ini, supaya kita banyak duduk di rumah lah. Jadi mengurangkan aktiviti di luar. Mudah-mudahan kita dapat membentung penyebaran virus COVID-19 ni. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.